Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung dalam mengapa kita harus bertutur dalam bahasa roh yang ciri ke-16. Ini yang satu-satunya penting dalam hidup kita. Kerana ia berkata, bila kita bertutur dalam bahasa roh, dia membawa minda kita kepada minda Tuhan Yesus dan bukan terhad kepada minda kita sendiri. Ya, ini sangat penting kerana minda kita terhad, dan bila kita bertutur dalam bahasa roh, hasrat Tuhan dibuka dalam hati kita. Ya, dalam Matius babak 15 ayat 18 berkata, apa yang keluar daripada mulut berasal daripada hati. Ya, bila kita bertutur, bila kita bercakap, apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati kita. Adakah hati kita murni atau hati kita mengatakan benda-benda yang menajiskan? Ya. Dalam Yakobus babak 1 ayat 26 berkata, adakah sesiapa menganggap diri mereka sendiri beribadat jika dia tidak mengendalikan lidahnya? Lidah dalam mulut kan? Jika dia tidak mengendalikan lidahnya, maka ibadatnya sia-sia sahaja dan dia menipu diri dia sendiri. Dia menipu diri dia sendiri dan ibadat dia adalah sia-sia sahaja. Ya. Menurut Allah Bapa, inilah ibadat yang murni dan sejati. Apakah ibadat yang murni dan sejati? Menurut Allah Bapa, iaitu menolong anak yatim piatu, menolong balu yang mengalami penderitaan, serta menjaga diri sendiri, iaitu mengawal diri sendiri supaya tidak dicemari kejahatan dunia ini. Inilah kelakuan ibadat yang murni. 3 benda, ya, iaitu menolong anak yatim piatu, menolong balu yang mengalami penderitaan, dan juga mengawal diri sendiri supaya tidak dicemari oleh kejahatan dunia ini. Ya, dia juga turut berkata lidah adalah satu tempat yang sungguh takut. Bila dia berkata dalam ayat 26, iaitu beribadat, ya, dan juga dia berkata dalam Yakobus babak 3, ya, apa dia berkata? Lidah manusia. Ini panjang sikit. Okey. Saudara-saudara aku, sepatutnya beberapa orang sahaja antara kamu berusaha untuk menjadi guru. Kamu tahu bahawa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras. Kerana kita mengajar orang lain, ya. Kita semua sering membuat kesalahan. Jika seseorang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, dia adalah orang yang sempurna. Pernahkah kamu mendampingi orang yang sempurna? Ya. Jika seseorang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, dia adzlah orang yang sempurna. Dia dapat menguasai seluruh dirinya. Kita memasang kekang pada mulut kuda
supaya kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan kekang, kita dapat mengendalikan kuda itu. Demikian juga hal dengan kapal. Meskipun besar kapal itu dan digerakkan oleh angin yang sangat kencang, namun kapal dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Kapal bergerak ke arah yang dikehendaki jurumudi. Dengan demikian juga, macamlah lidah kita. Meskipun lidah kita kecil, di dalam mulut kita sahaja, tetapi dapat menyombongkan segala perkara-perkara yang besar. Ya, kerana itulah dikatakan oleh Yakobus, dikatakan oleh Matius babak 15 ayat 18. Apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati. Ya. Bayangkan betapa luasnya hutan yang dibakar oleh api yang sangat kecil. Lidah seperti api. Pada diri kita, lidah seperti dunia yang dikuasai kejahatan dan menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Lidah boleh menyebabkan badan kita mengalami kejahatan. Ya, dia berkata, ia menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Lidah menghanguskan seluruh hidup kita dengan api yang berasal dari neraka. Amaran ni sungguh kuat. Manusia dapat menjinakkan dan memang sudah menjinakkan semua makhluk yang lain. Makhluk-makhluk seperti binatang buas, burung, binatang menjala dan ikan. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah manusia. Lidah itu jahat dan tidak dapat dikuasai, serta penuh dengan racun yang mematikan. Kita menggunakan lidah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan Bapa kita. Tetapi kita juga mengutuk sesama manusia yang sudah dicipta menurut rupa Allah. Ya. Ini sungguh besar amarannya kepada kita. Kita mengucap syukur dengan kata-kata yang keluar dari mulut yang sama. Dan kita mengutuk sesama manusia dengan kata-kata yang najis. Saudara-saudara aku, perkara ini tidak seharusnya berlaku. Tidak ada mata air yang mengeluarkan air tawar dan air pahit dari sumber yang sama. Saudara-saudara aku, pokok ara tidak dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur tidak dapat menghasilkan buah ara. Mata air yang masin juga tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, ini sungguh kuat dia berkata kepada kita. Kerana lidah kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan lidah kita boleh juga mematikan ayat-ayat najis untuk mengutuk sesama manusia yang dicipta menurut rupa Allah. Ya, kita selalu membuat kesalahan ini. Dan dia berkata, mata air yang mengeluarkan air tawar, air suci dari Roh Kudus, bolehkah dia keluar juga air pahit? Sungguh kuat amaran ini. Bila kita mengeluarkan segala dan menyembah Roh Kudus dan menerima Roh Allah dalam bahasa yang ajaib. Apa yang keluar daripada mulut kita adalah air yang tawar daripada roh. Ya? Dan sekejap kemudian kita
berucap benda-benda yang tidak senonoh sesama manusia. Ya, ini tidak harus berlaku, dia berkata. Ini tidak harus berlaku. Ya. Oleh itu, bila kita berbahasa dalam roh, ya, kita akan menguatkan diri kita, minda kita akan diperbaharui. Minda yang terhad ini akan diperbaharui oleh minda Yesus Kristus, supaya kita berhenti mengawal diri, supaya kita tidak membunuh seseorang lain dengan lidah kita. Ya, ini sungguh kuatnya amaran. Ya, oleh itu kita harus bertutur dalam bahasa roh supaya lidah kita disucikan, lidah kita diperbaharui dan dikawal oleh Roh Kudus. Ya, dan minda kita diperbaharui dengan minda Yesus Kristus. Ini sangat penting. Ya, kita sudah belajar 16 ciri-ciri mengenai mengapa kita harus bertutur dalam bahasa roh. Ya, yang kita sudah tahu adalah 1, kemurahan hati. 2, berkongsian dengan Tuhan. Ya, kita tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sangat penting. Itulah bahasa roh dalam hidup kita, sangat penting bila kita berbahasa dalam roh. Ya, kita tahu bahawa bukti awal Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kita tahu bahawa kehendak Tuhan untuk kita dalam bahasa roh. Kita tahu bahawa dia memberi detox dan terapi bila kita bertutur dalam bahasa roh. Ya, kita juga membangunkan pribadi kita sendiri. Ya, kita bersekutu dengan rohania, dengan intimate dengan Tuhan. Kerana kita berbahasa dalam roh, berbahasa dengan Tuhan sahaja, bukan dengan orang. Ya, kita sedar adanya Roh Kudus. Ya, kita lebih memahami dan percaya kepada adanya Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh melepaskan emosi negatif dan menerima emosi positif daripada Tuhan. Ya, ini adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan bila kita berucap dalam bahasa roh. Ya, dan dia membolehkan kita berdoa dalam bahasa roh. Kita juga boleh berbahasa dalam bahasa ibunda kita sendiri. Ia juga adalah tanda rehat untuk menyegarkan iman kita. Bila kita berbahasa dalam roh, kita tidak melalui minda kita, tetapi dalam roh kita. Kita tutur dalam roh untuk menyembah dan puji kepada Tuhan. Ya, kita menyanyi dalam roh. Ya, kita tahu tanda Alkitab mengatakan bahawa bila kita berbahasa dalam roh, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, dan kita boleh membina orang lain bila kita bertutur dalam bahasa roh, dan Roh Kudus boleh membawa kita menginterpretasikan ayat-ayat roh supaya orang lain juga dapat digalakkan. Ya, yang terpenting adalah bahawa minda kita menjadi minda Tuhan. Ya, kerana minda kita terhad, lidah kita yang sangat kata benda-benda yang tidak senonoh boleh dikawal
kerana dia dikawal oleh Roh Kudus. Ya, ini sangat penting. Penting sangat kerana kita tahu apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati kita. Ya, bolehkah kita mengawal diri kita sendiri? Boleh ke? Ya, dengan kuasa Tuhan Yesus kita boleh. Ya, dan Tuhan boleh memperbarui minda kita. Tuhan boleh mengawal lidah kita. Ya, sekian. Terima kasih. Shalom.